Assalamualaikum kepada semua pelajar yang menonton. Okey, hari ini saya akan bincangkan soalan nombor 2, okey, iaitu ungkapkan 30y kuasa 2 tolak 3y tolak 6 dalam bentuk termudah. Okey, so bagaimana kita nak tukarkan, kita nak ungkapkan sebutan yang berikut ke dalam bentuk yang termudah. Okey, so kita akan tengok soalan nombor 2 yang mana ungkapan tersebut ialah 30 y kuasa 2 tolak dengan 3y tolak dengan 6. Okey, so kat sini anda kena hati-hati. Jangan tiba-tiba, jangan tiba-tiba anda letak sama dengan sifar pula kat sini. Kalau kertas 1 tak apa sebab dia soalan ABC. Kalau kertas 2 lah, hati-hati. So bagaimana kita nak selesaikan? First kali anda kena tengok dulu nombor dia ni. 33 dengan 6 ni. Adakah nombor ini boleh dipermudahkan ataupun tidak? Senang cerita, nombor ni boleh dibahagikan dengan suatu nombor ataupun tidak. Kalau kita tengok yang ni 3 dengan 6. So sepintas selalu kita tahulah, semua nombor ini boleh dibahagi dengan 3. So kita keluarkan, kita faktorkan 3. Kita faktorkan ataupun kita bahagi dengan 3 lah. So kita keluarkan nombor 3. So nombor 3 kita letak kat luar. So kita buka kurungan. So kalau kita faktorkan 3, so kat sini akan jadi 10y lah. 10y kuasa 2. So kalau kita darab balik ke dalam, 3 darab 10 akan dapat 30. Sama juga macam ni lah. So kalau kita faktorkan dia, kita akan dapat y sajalah. Akan jadi 1y. So kalau kita darab balik, dia akan dapat 3y, sama macam atas. Yang seterus pun sama. So 6 bahagi dengan 3, so akan dapat 2. Boleh? So kalau yang ni semua kita darab dengan 3, so dia akan dapat balik lah, sama macam yang atas. Kalau kita tengok pada jawapan dia, nilai jawapan A dengan B ni dah salah lah kan, sebab dia sepatutnya ada 3 kat depan. So sama ada C ataupun D. Kalau kita tengok semua ni hampir sama. So yang beza adalah operasi. Yang ini tambah, yang ini tolak. Kat sini tolak, kat sini tambah. So nombor dia sama. Nombor dia dah sama, yang beza hanya operasi sahaja. So kena kira jugalah. Tak boleh main teka je. So kalau kita kira, yang ini kita kena faktorkan dia. 10y kuasa 2 tolak dengan y tolak dengan 2. Ini kita kena faktorkan. Ini adalah persamaan kuadratik. Ini ialah persamaan kuadratik. Jadi kita kena faktorkan. So apabila kita faktorkan, kita guna kalkulator sahajalah. Untuk faktorkan kita menggunakan kalkulator sahaja. So apabila guna kalkulator, anda akan dapat jawapan terus. So sebelum anda tulis jawapan, apabila anda nak faktorkan, sebelum anda tulis jawapan, anda buat siap-siap 2 kurungan kosong. Dia akan menjadi 2 kurungan kosong. Buat siap-siap 2 kurungan kosong. Seterusnya kita akan faktorkan dia lah. Untuk faktorkan, kita akan menggunakan kalkulator lah. Boleh nampak? So saya guna kalkulator biasa saja, FX 570MS. Kalau anda yang lebih terkini, kalkulator yang lebih up to date, saya rasa 570MX rasanya. So untuk faktorkan menggunakan kalkulator ini, anda tekan mode 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, anda akan jumpa ni EQN ni, equation. So tekan nombor 1. Tekan nombor 1, kemudian dia akan keluar unknown. Dia tanya unknown 2 ataupun 3. Kita tak nak unknown. Kita tak nak unknown. So anda tekan anak panah. So anda tekan anak panah ke kanan. Tekan 1 kali, kemudian dia akan jadi degree. So ini yang kita perlukan. Yang kita perlukan adalah yang ini degree kuasa 2 kuadratik. So anda tekan nombor 2. Tekan nombor 2, kemudian dia minta nilai bagi A. So soal kalkulator minta. Kalkulator minta soal nilai bagi A. So nilai bagi A ialah yang nombor kepada y kuasa 2 ni. So ini adalah nilai bagi A. Soal itu 10. Masukkan 10, kemudian tekan sama dengan. Yang ini nilai B. So anda kena susun atur. First kali yang kuasa 2, kemudian yang kuasa 1, kemudian yang tak ada y.
Okey, yang Y kuasa 2, yang ini Y kuasa 1, yang ini tak ada Y. Okey, so ini nilai A, yang ini nilai B dan juga ini nilai C. Okey, so nilai B ini adalah negatif 1. Jangan kata tak ada nombor, dia ada nombor 1 kat sini. Okey, so masukkan negatif 1. Okey, kena masuk negatif sekali. Okey, so tekan sama dengan lagi sekali, kemudian dia akan minta nilai C. Nilai C pun sama. Okey, C adalah negatif 2. Okey, so masukkan C negatif 2. Okey, so tekan sama dengan, dia akan keluar jawapan X1 dan juga X2. Okey, dia ada X1 dan juga X2. Memang kalkulator akan keluar X sebab sudah diprogramkan menjadi X. Okey, tetapi dalam kes soalan kita dia adalah Y. So jangan terkeliru. Okey, so kita tengok jawapan dia X1. Okey, so tulis kat bawah ni. X1 ialah 0.5 ataupun kita tukar dalam pecahan 1/2. Okey, so X1, so Y lah kiranya. Okey, so Y yang pertama ialah 1/2. Okey, dan juga Y yang kedua. Okey, Y yang kedua anda tekan sama dengan lagi sekali, so dapat 0.4. Okey, ataupun dalam perpuluhan dapat negatif 2/5. Okey, so Y yang kedua ialah negatif 2/5. Okey, so ini jawapan akhir dia. Okey, tapi kita tak nak jawapan akhir tu, kita nak yang di dalam kurungan. Okey, sebab apa? Sebab semua jawapan dia ni berada dalam bentuk kurungan macam ni, tapi yang kita dapat dalam bentuk jawapan akhir macam ni. So bagaimana kita nak tukar supaya dia berada di dalam kurungan? Okey, so kita mulakan dengan yang 1/2 ni. Okey, kita mulakan dengan yang 1/2. Okey, so 2 ini, okey, 2 ni, okey, penyebut dia akan berada di hadapan. Okey, penyebut akan berada di hadapan, so dia akan jadi 2. Okey, kemudian diikuti dengan Y. Okey, kemudian 1 akan berada di sini. Okey, so operasi di tengah-tengah dia ni, okey, operasi di antara dia ni. Okey, so anda ambil, okey, kalau kat sini positif, ini positif 1/2. Okey, maka yang di dalam kurungan akan menjadi negatif. Okey, dia akan jadi tolak. Boleh? So cuba ulangi untuk yang seterusnya ni. Okey, yang negatif 2/5. Okey, pun sama juga, penyebut dia ni 5. Okey, penyebut 5 ni akan berada di hadapan. Okey, so dia akan jadi 5, kemudian diikuti dengan Y. Okey, kalau kita tengok operasi kat sini, simbol dekat sini adalah negatif ataupun tolak. Okey, satu lagi. Okey, so 2 kat sini. Okey, 5 penyebut akan berada di hadapan, diikuti dengan Y, kemudian 2. Okey, kalau kita tengok yang ini adalah tolak ataupun negatif, so yang di dalam kurungan dia terbalik, dia akan jadi tambah. Okey, yang di dalam kurungan dia akan terbalik. Okey, kalau yang ini tolak, okey, kalau yang ini tambah, maka kat sini akan jadi tolak. Okey, kalau kat sini tolak, dia akan jadi tambah. So dia akan terbalik, berlawanan dia punya operasi dia. So jawapan akhir dia yang inilah. Okey, jawapan akhir dia yang ni. So kalau kita tengok jawapan dia 3, okey, 2Y tolak 1. Okey, dan kemudian 5Y tambah 2. Okey, so jawapannya D. Boleh? Okey, so untuk yang kedua ini, okey, untuk yang kedua ini jawapan dia adalah D. Boleh? Okey, so itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.